Tak naik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tunggu kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang bersedia untuk masuk lah. Jadi boleh share dulu kepada teman-teman, ahli keluarga dan tolong komen juga bagi komen tentang suara dan keadaan video untuk kita baiki apa yang kurang, insyaAllah. Jadi petang ni sesi kita 5 minit je. 5 minit. Tapi kita tunggu dalam 2-3 minit jugalah. Kan. Takut-takut nanti ada sahabat kita masuk, tengok-tengok dah habis dah keluar. Jadi kita tunggu dulu lah seminit 2. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Siti Hajar, Puan Rafidah. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. Tadi kan tolong komen lah kalau suara saya kurang jelas ke, ada masalah dengan video ke. Okay. InsyaAllah. Boleh? Jadi kita mula dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Fahfazu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru menonton dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada yang telah bagi salam dalam bahagian komen. Sempat lagi kot nak ucap selamat hari raya, maaf zahir batin pada semua yang menonton, khususnya jemaah Kubak Center lah. Dan teman-teman yang berada dalam grup WhatsApp Kubak Center. Jadi menuruti kan rancangan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi untuk kita adakan kapsul 5 minit. Mencabar jugalah nak buat 5 minit tu. Kadang-kadang kita cakap ni sedap sangat, telajak 5 minit. Tapi dalam rangkaannya adalah kapsul 5 minit. 5 minit, 2 pengajian, 2 kapsul. Pagi, sebelah pagi, pukul 7.30 berkaitan dengan Syama'il Nabi Muhammad SAW. Dan sebelah petang, dalam 5.30 begini, untuk Asma'ul Husna. Kita buat setiap hari Isnin sampai Jumaat, insya-Allah. Insya-Allah. Isnin sampai Jumaat, setiap hari pagi Syama'il, petang Asmaul Husna. Jadi rancangan kaminya, cadangannya adalah 5 minit lah secara ringkas. Tujuannya untuk memperkenalkan Syama'il dan Asmaul Husna
dan sedikit penghayatan lah untuk diamalkan, penjiwaan. Dan kalau perlu, insya-Allah kita akan tambahlah berkaitan. Kalau sebelah pagi, Ustaz Fahmi akan syarahkan satu pertemuan, satu kapsul tu satu hadis. Jadi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi tu ada lebih kurang 300 hadis. Jadi mungkin 300 kapsul lah kan, episod. Adapun saya, Al-Faqir, kita akan bahas bincang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang dalam kitab-kitab kebanyakannya 99 lah, 99 nama Allah. Jadi mungkin 99 kapsul lah. Cuma dalam setengah kitab ada letak lebih. Jadi kemungkinan tengoklah bagaimana. Kalau lebih 99 kita tambahlah, insya-Allah. Benda ni akan terus berjalan. Tolong doakanlah. Moganya dipermudahkan insya-Allah dan istiqamah. Kitab yang saya gunakan sebenarnya tak ada kitab. Maksud saya buat nota sendiri. Yang saya kutip daripada kitab-kitab yang lain, kebanyakannya kitab bahasa Arab. Jadi kitab dalam bahasa Melayu tu, dia nak pergi survey pun kat kedai buku, kedai PKP ni banyak masalah pula. Stok kitab pun kurang. Yang ada pada tangan saya pun, saya rujuk kitab akidah. Dalam kitab akidah tu ada bahas Asmaul Husna. Jadi saya bercadang untuk siapkan nota ni secepat mungkin. Kemudian kalau berkesempatan untuk cetak, kita cetaklah. Kalau tak berkesempatan untuk cetak, tengoklah kita print nota-nota ke macam mana, ataupun kita send by email ke. Tengoklah nanti bagaimana. Doakanlah yang terbaik. Boleh. Jadi kalau seterusnya, kalau ada soalan-soalan nak jawab dalam tempoh 5 minit ni pun dalam tempoh 5 minit tu mencabarlah, kan. Tapi kita usahakan jugalah, kalau dilajakkan, bolehlah dilajakkan, insya-Allah. Takkan tak boleh pula kan. Bolehlah dilajakkan. Tapi kalau ada soalan, boleh soalan tu diberi pada bahagian komen, tulis dekat bahagian komen, ataupun boleh PM Ustaz Fahmi. Nombor Kubak Center tu lah, nombor Ustaz Fahmi, admin. Nanti Ustaz Fahmi pass pada saya. Kalau kita tak dapat jawab pada sesi kapsul ni, kita jawab sesi lain lah, insya-Allah. Boleh ya? Baik. Bolehlah mukadimah. InsyaAllah kita akan bahas secara khusus berkaitan dengan Asmaul Husna, tapi bahasannya secara umum. Ini dalam rancangan cadangannya adalah kita memperkenalkan nama-nama Allah, Asmaul Husna, nama-nama Allah, dan kita akan jelaskan maknanya secara umum, ringkas, dan kita akan kongsikan juga sedikit fawaid ataupun huraian ulama bagaimana kita menjiwai nama-nama Allah itu dalam kehidupan kita. Sebagai mukaddimah, Nabi SAW ada sebut tentang nama Allah daripada hadis Sayyidina Abi Hurairah, bahawasanya Nabi sebut bagi Allah itu inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Bagi Allah itu ada 99 nama. 99 nama. Satu daripada nak jadi 100. Mi'ata illa wahidan. Kurang satu untuk jadi 100. Maksud 99 lah. Man ahsaha, barang siapa yang mengiranya. Ahsaha, sebagian ulama memaknakan, mentafsirkan ahsaha maksudnya mengira, kira. 99 tu dikira. Disebut satu-satu, kira. Ada ulama mensyarahkan makna ahsaha tu adalah dengan makna man hafizah, siapa yang menghafalnya. Man ahsaha, siapa yang menghafal 99 nama tersebut. Dakhalal jannah,
maka dia akan masuk ke dalam syurga. Hadis tu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Jadi ulama mensyarahkan hadis ni dengan makna yang lebih khusus, dengan huraian kata ulama, barang siapa yang mengira 90 kemudian dia menghafalnya, lalu dia menjiwainya dalam kehidupannya. Maksud menjiwai dalam kehidupan, setiap kali dia memandang apa yang berlaku dalam kehidupan dia, dia akan mengingat balik kepada nama-nama tersebut. Contohnya, ada yang memberi rezeki kepada dia. Ada seorang memberi rezeki kepada dia, kepada kita lah. Maka kita ketika itu, respon kita adalah kita respon dengan mengingat nama Allah, Al-Mu'ti, yang memberi. Jadi masa orang tu memberi kepada kita, jadi kita sebelum berinteraksi dengan orang itu, kita berinteraksi dulu dengan nama Allah. Jadi orang tu beri, maksudnya dia memberi dengan izin daripada Allah, dengan bantuan Allah, dengan takdir Allah. Maka sebenarnya Allah lah yang beri. Begitu ulama mengajar begitu. Ketika ada orang yang memudaratkan kita, maksudnya melakukan satu yang tidak baik bagi kita, maka ketika itu kita tak terus melihat orang itu, tapi kita berinteraksi dengan nama Allah dalam kehidupan kita kepada nama itu. Maksudnya antara nama Allah Ad-Dar, yang memberi mudarat, maksudnya yang menguji, yang menurunkan ujian. Maka kita akan melihat perbuatan itu bukan perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah kepada kita, cuma melalui manusia. Maka kita berinteraksi dengan Allah dalam kehidupan ni, kita belajar berinteraksi dengan nama Allah dulu. Itu faedah belajar Asmaul Husna. Jadi dalam hadis tu Nabi sebut man ahsaha, barang siapa yang mengira-ngira nama tersebut, kemudian menghafalnya, kemudian menjiwainya dalam kehidupan, dakhalal jannah. Apa ganjaran dia? Maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka besarlah faedahnya bagi orang yang belajar Asmaul Husna. Di ruang mana Asmaul Husna ni diletakkan dalam bahagian ilmu? Asmaul Husna ni diletakkan dalam dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah. Jadi disyarahkan dalam ilmu akidah dan juga disyarahkan dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau kita ingin merujuk Asmaul Husna ni, kita akan rujuk pada dua tempat lah. Pada kitab akidah dan juga kitab tasawuf. Pada kitab akidah kita mengenal sifat nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang maha agung dan maha sempurna. Asmaul Husna, nama-nama Allah ni nama-nama yang merangkumi di bawah tiga kategori. Al-Jamal, keindahan, Al-Jalal, keagungan, dan Al-Kamal, kesempurnaan. Maka nama-nama Allah ni, 99 nama Allah yang Nabi sebut itu, ada merangkumi di bawah tiga kategori yang menggambarkan keindahan Allah SWT, yang menggambarkan keagungan Allah SWT, dan yang menggambarkan kesempurnaan Allah SWT. Maka interaksi kita belajar tiga sifat ni dalam ilmu akidah, kemudian kita menjiwainya dalam ilmu tasawuf. Begitu rangkumannya. Dia ilmu tu sepadulah, maksudnya ilmu tu saling melengkapkan. Belajar akidah, mengenal Tuhan, kemudian menjiwai pula dalam kehidupan, itu ada pada ilmu tasawuf. Boleh. Sebagai ulama sebut, apa yang Nabi sebut ni, 99 nama ni, 99 yang perlu kita tahu, yang Nabi bagi tahu. Yang Nabi bagi tahu. Hakikatnya nama Allah itu ada lebih daripada 99. Cumanya Nabi beritahu siapa yang hafal 99 ni dakhalal jannah. Maksudnya sekurang-kurangnya bagi seorang Muslim tu, mukmin, dia perlu mengetahui, kemudian dia perlu menghafal, menjiwai 99. Daripada 99 ni ada lebih lagi. Syekh Ali Jumaah sebut dalam kajian ulama menghimpunkan nama Asmaul Husna, nama Allah ni yang mulia ni, lebih kurang ada 220 nama ketika dihimpunkan. Lebih kurangnya dalam Quran ada 150 nama Allah, dalam hadis 160 nama Allah. Ketika digabungkan, dihimpunkan,
keseluruhannya bawa jumlah 220 nama. Yang mana 220 nama ni disebut dalam Quran dengan hadis. Tapi bila dijiwai boleh jadi lebih lagi. Ataupun sebahagian ulama kajian menulisnya ada 20 nama. Boleh. Sebenarnya kata ulama, nama Allah ni sebanyak makhluk. Maksudnya tak dapat dikhususkan. Kerana cara Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan Allah tu meliputi seluruh perkara. Jadi seluruh perkara tu tak dapat dihitung. Jadi sebanyak itulah sifat-sifat Allah. Cuma ada yang diberitahu kepada kita dalam angka 220. Yang Nabi bagi tahu untuk kita hafal, kita jiwai ada 99. Boleh? Weh, dah 15 minit dah. Baik, itu mukadimah lah. Kemudian sebagai penutup kepada sesi ni, tutup teruslah. Kepada penutup sesi ni, kita amalkan 99 nama ni dalam kehidupan dengan cara penghayatan doa. Dengan cara penghayatan doa. Bermulanya di situ. Bermulanya daripada penghayatan doa. Maksudnya kita belajar dulu nama-nama Allah ni, 99 ni. Kemudian kita menjiwainya dengan berdoa dengan nama-nama tersebut. Jadi pandainya ulama-ulama dulu berdoa kerana memahami sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia ni. Jadi ulama dulu karang doa, karang, faham nilai, cara menzahirkan di mana keagungan Allah, di situlah kerendahan kita. Jadi pandai ulama ni mengarang doa, menyebutkan kelemahan diri kerana faham keagungan Allah. Maka kita belajar akan bawa kepada situ. Boleh? Bolehlah tu. Dah 15 minit dah. Jadi insya-Allah untuk esok kita akan masuk kepada Asmaul Husna, yang kita akan bawa ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penonton. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Doakan usaha ini diberkati dan istiqamah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.